Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada saat ini, detik ini, Allah Ta'ala bagi kita ruang, kesempatan untuk kita hidup lagi pada saat ini di bulan Ramadan Al-Mubarak. Terlebih dahulu saya Wan Azlam bin Wan Mahmud dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Guntung mengucapkan terima kasih kepada pihak PPD Kuala Nerus dan juga jawatan kuasa fakulti yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan, untuk memenuhi slot tazkirah Ramadan untuk tahun ini. Dan tajuk yang diberikan kepada saya untuk diberikan tazkirah pada slot ini iaitu sunnah menyambut Hari Raya Aidilfitri. Oleh itu, untuk mendapatkan kesempurnaan sambutan Aidilfitri, hendaklah kita mengikut panduan-panduan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah iaitu mandi sebelum keluar menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Sesungguhnya Abdullah bin Umar akan mandi pada pagi hari raya sebelum beliau. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sunnah Nabi yang kedua iaitu makan sebelum keluar untuk menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, katanya sesungguhnya Rasulullah tidak keluar pada pagi hari Aidilfitri sehinggalah baginda makan terlebih dahulu beberapa biji tamar dan baginda memakannya dalam jumlah yang ganjil. Sekiranya tidak ada tamar, makalah sesuatu yang harus dimakan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengulas hadis ini dengan berkata, ini kerana untuk mengelakkan anggapan adanya tambahan dalam berpuasa. Ia juga petunjuk bersegera mentaati arahan Allah, yakni untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Maknanya di sini kita disunnahkan untuk makan, kalau tak ada buah tamar, kita makanlah apa-apa yang ada hidangan kita, seperti mana yang kita sedia maklum, kita biasanya di pagi hari raya kita sediakan ketupat lemak dan kita makanlah. Itulah merupakan sunnah, makanlah sedikit sebelum kita pergi menunaikan solat sunat Aidilfitri. Cuma yang berbezanya, solat sunat Aidil Adha kita makan selepas kita menunaikan solat sunat Aidil Adha. Seterusnya, sunnah Nabi yang ketiga iaitu bertakbir pada hari raya. Dan takbir hari raya ini adalah merupakan termasuk sunnah yang agung berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yakni bilangan puasa sama ada 29, 30 dan adalah 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, dan hendaklah kamu
bertakbir, walitukabbir, bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Daripada Walid bin Muslim katanya, aku bertanya kepada Auza'i dan Malik bin Anas tentang menzahirkan takbir pada 2 hari raya. Kata mereka berdua, ya, adalah Abdullah bin Umar menzahirkan takbir hari raya Aidil Fitri sehinggalah iman keluar untuk menunaikan solat hari raya. Maknanya waktu untuk kita bertakbir malam raya iaitu setelah tenggelamnya matahari pada hari akhir Ramadan sehingga masuknya iman ke tempat solat untuk solat hari raya. Seterusnya contoh lafaz takbir seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud yang bertakbir pada hari tasyrik. Kata ulama ada keluasan dalam lafaz takbir ini, mana lafaz boleh dibaca dan diamalkan. Iaitu biasanya kita membaca, melafazkan takbir, iaitu contoh iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah contoh yang biasa diamalkan oleh kita umat Islam bila menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Contoh lafaz takbir bila menyambut Aidil Fitri dan Aidil Adha. Seterusnya sunnah Nabi dalam menyambut Aidil Fitri iaitu ucapan tahniah pada hari raya. Termasuk dalam adab berhari raya ialah menyampaikan ucapan tahniah sesama Muslim dengan sebarang ucapan yang baik. Biasanya ucapan yang kita ucap iaitu selamat hari raya Aidil Fitri, maaf zahir batin, itu bagi kita, tapi Nabi mengajar pada kita lafaz yang dilafazkan oleh Nabi iaitu taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu lafaz yang disebut, yang diucapkan oleh Nabi kepada bila berjumpa pada para sahabat Nabi. Itulah lafaz yang dilafazkan pada hari raya. Seterusnya sunnah Nabi yang seterusnya itu berpakaian baru cantik di hari raya. Pakaian baru dan cantik, yang pakaian yang terbaiklah. Ini berdasarkan daripada Jabir, katanya Nabi SAW mempunyai sehelai jubah yang baginda akan memakainya untuk 2 hari raya dan hari Jumaat. Memakai pakaian cantik pada hari raya ini adalah untuk kaum lelaki. Adapun untuk kaum wanita, mereka boleh menggunakan pakaian yang biasa di sebelah luar atasnya, seperti mana sabda Nabi SAW, yang maksud jangan kamu tegah hamba perempuan Allah daripada ke masjid Allah, tetapi hendaklah kaum wanita keluar dalam keadaan meninggalkan wangian. Itu hadis yang menegahkan perempuan. Bukan maknanya di sini perempuan tidak dibenarkan untuk memakai pakaian yang cantik, tetapi boleh pakai cantik, tapi jangan berlebih-lebihan dengan hiasan-hiasan yang boleh menimbulkan fitnah. Okey. Seterusnya sunnah Nabi yang ketujuh iaitu keluar ke tempat solat melalui jalan lain dan balik pun melalui jalan lain. Ini Nabi keluar jalan lain, balik jalan lain. Ini berdasarkan daripada hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya maksudnya adalah Nabi SAW pada hari raya baginda membezakan jalan, yakni pergi dan balik dari solat hari raya.
khususnya sunnah Nabi, iaitu solat sunnah hari raya Aidil Fitri. Di sini hukum mengerjakan solat sunnah hari raya Fitri adalah sunnah muakkad yang sangat-sangat dituntut oleh kita untuk mengerjakannya. Jadi kita sebagai Muslim hanya merayakan mungkin setahun sekali adalah merupakan satu kerugianlah bagi kita yang tidak mengerjakan solat sunat, walaupun dia sunat muakkad. Memang solat sunat yang amat-amat dituntut kita laksanakan sebagai untuk menyempurnakan sunnah Nabi dalam kita menyempurnakan ibadah puasa selama sebulan. Saya atas perkongsian, saya memohon maaf atas kekurangan yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.